Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Bati Munyatul Musalli, muka surat 30, baris yang keempat daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambuwi rahimahullahu ta'ala. Dan lagi pada hadis maksudnya bahwasanya orang memeliharakan sembahyang dengan sempurna kewajipannya dan menyempurnakan rukun-rukunnya, niscaya keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Jadi sambung perbahasan berkenaan dengan selesai dah berkenaan dengan sunat-sunat hai'ah. Kemudian dia bincang sambung pada perbahasan adab-adab sembahyang. Maka hadis yang nak dimaksudkan, yang nak dibaca sebentar nanti, ialah berkenaan dengan orang yang memeliharakan sembahyang. Dalam Quran sebut hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah oleh kalian akan sembahyang dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni khilaf ulama lebih 10 pendapat apa tu wusta. Tapi pendapat kitab Musalli ni dia pegang sembahyang wusta tu sembahyang asar. Wusta ni tengah. Jadi asar ni tengah antara siang dan malam. Sebagian ulama sebut sembahyang subuh kerana dia juga tengah antara malam dan siang. Tu. Jadi khilaf ulama lebih 10 pendapat berkenaan dengan wusta. Jadi ada gesaan dalam Quran yang tak boleh dielakkan, yang tidak boleh dinafikan lagi, kata suruh menjaga sembahyang. Tambahan pula disokong oleh hadis-hadis yang juga yang suruh jaga sembahyang. Jaga sembahyang ni boleh kita buat dengan beberapa perkara. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajibnya ialah kita memelihara sembahyang dengan makna melaksanakan sembahyang itu dengan memenuhi seluruh rukun-rukunnya, membuat segala rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Hak tu yang wajib. Tak ada hak tu tak sah sembahyang. Lepas tu sembahyang tu pula berada di dalam waktu. Hak tu wajib. Kalau tak berada di luar waktu tanpa sebarang keuzuran, dosa pula. Itu yang wajib. Memelihara sembahyang yang sunatnya ialah yang pertama, dia melakukan segala sunat-sunat sembahyang. Bukan sembahyang sunat, sunat sembahyang. Dua benda yang berbeza. Sembahyang sunat tu yang duha rawatib tu. Sunat-sunat sembahyang ni benda-benda sunat dalam sembahyang. Dua benda yang berbeza. Dia buat benda tu. Satu. Kemudian yang keduanya, dia sembahyang di awal waktu. Hak tu pun sunat. Sembahyang di awal waktu kalau tidak ada urusan-urusan yang perlu dibuat. Kalau ada urusan kerja dan sebagainya, terpaksalah sembahyang lewat. Yang ketiganya ialah dia sembahyang dalam keadaan berjemaah. Sembahyang dalam keadaan berjemaah. Itu yang terbaik kalau tidak ada sebarang keuzuran juga.
Kalau dia ada keuzuran, maka dia tak boleh sembahyang jemaah, dia sembahyang sendirilah. Tu antara benda-benda yang boleh menyebabkan menjaga sembahyang. Maka dia bawa hadis, dan lagi pada hadis, maksud hadis bahwasanya orang memeliharakan sembahyang dengan sempurna. Tengok, pelihara sembahyang dengan sempurna makna masuk belaka hak tadi tu. Dia buat hak sunat-sunat, dia perbaiki sembahyangnya dengan sembahyang di awal waktu, pahala banyak, sembahyang jemaah pula. Dia nak sempurnakan sembahyang dia. Jadi sini dia kata memeliharakan sembahyang dengan sempurna kewajiban sembahyang. Syarat-syarat sah dapat semua. Rukun-rukun sembahyang dia buat belaka. Dan menyempurnakan rukun-rukun sembahyang. Antara sebahagian kewajibannya ialah kita buat rukun lah. Ada tak benda wajib yang bukan rukun? Adalah syarat sah, wudu, adab kiblat, nutup aurat, tak ada najis, tak ada hadas. Tu benda hak wajib tapi bukan rukun sembahyang. Rukun ni benda yang berlaku dalam sembahyang. Syarat sah ni benda yang berlaku di luar sembahyang. Menutup aurat, luar sembahyang. Hadap kiblat, luar sembahyang. Ambil wudu, luar sembahyang. Menutup aurat, luar sembahyang. Jaga suci haid ni jaga daripada najis, luar sembahyang. Barulah boleh masuk sembahyang dengan sempurna. Tu syarat sah. Kemudian dia kata lagi, niscaya, bila semua jaga hak tu, niscaya keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Sembahyang ni amalan. Macam mana boleh jadi putih bercahaya? Nanti Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dalam kitab-kitab akidah ada sebut bahawasanya amalan-amalan kita ni akan dijisimkan Allah Taala, dibentukkan Allah Taala jadi satu bentuk, satu benda yang lain, supaya ditimbang kita ni amal kita berat hak belah mana, dosa ke pahala, hak baik ke hak buruk. Tu dijisimkan, dikeluarkan dia dalam bentuk, satu bentuk yang dinamakan sembahyang, satu bentuk yang dinamakan puasa, satu bentuk yang dinamakan haji umrah dan sebagainya. Lepas tu dia keluar tu pula putih bercahaya, bukan kelam. Sebab kalau kelam tu makna semayang masalah, semayang tak sah, semayang tak cukup syarat, tak cukup rukun. Tu. Kita dah sebut, dia dah sebut dah dulu-dulu, mayang kalau tak ada benda hak wajib seperti penggal kepala. Rukun tak ada seperti orang tak ada kepala. Tak ada kepala boleh hidup, tak boleh hidup lah. Jadi semayang tu tak ada apa. Kalau kita sembahkan benda tu ke raja murka tak? Murka sebab kita bagi hadiah benda hak tak hidup, mati. Kalau orang yang melaksanakan rukun-rukun dah, cuma sunat-sunat abad pula tak ada, diumpamakan seperti orang yang hidup tapi tangan tak ada, hidung, kaki tak ada. Boleh juga hidup tapi cacat lah, okey. Tu sunat abad kalau tinggal. Kalau tinggal sunat hai'ahnya seperti orang tu ada tubuh, ada elok anggota belaka, bulu tak ada pula. Serba-serbi tak ada bulu. Habis botok licik. Sebab tak ada sunat hai'ah. Tu keadaan yang dibandingkan dalam kitab kita Fatih Faridah yang diambil daripada kitab-kitab Arab. Kemudian dia kata, dan berdoalah sembahyang itu kepada tuannya, tuan sembahyang. Orang yang sembahyang, orang yang buat amalan sembahyang tu, sembahyang tolong doa, sembahyang tolong beri syafaat. Amalan kita ni boleh beri syafaat. Dalam akidah bab syafaat ni bukan Nabi SAW sahaja seorang yang boleh beri syafaat, bahkan macam-macam orang boleh beri syafaat. Malaikat boleh beri syafaat, Allah Ta'ala sendiri boleh beri syafaat. Nabi SAW boleh beri syafaat, amalan kita boleh beri syafaat. Orang soleh boleh beri syafaat, para ulama boleh beri syafaat, asalkan dengan izin Allah belaka lah. Allah izin, bolehlah syafaat. Jadi berdoa, telah memelihara, disebut gini, telah memelihara akan daku oleh Allah seperti barang yang kamu pelihara akan mati, akan kami silap. Telah memelihara akan dikau oleh Allah, akan dikau ni orang yang sembahyang, oleh Allah seperti barang yang kamu orang sembahyang pelihara akan kami sembahyang. Kami itu sembahyang cakap dia. Sebab sembahyang tu sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak sifat berkata dia boleh cakap. Boleh doa. Ni anak kita memperbanyak ke sembahyang, semua sembahyang tu jadi saksi. Begitu juga sunat untuk sembahyang di tempat yang berbeza supaya tempat tu jadi saksi kepada kita bahawa kita ni sembahyang.
Jadi kalau sembahyang sunat atau sunat subuh, kita sembahyang soft pertama kanan. Sehari zuhur pula soft pertama kiri. Lepas tu isyak pula soft belakang sekali. Tukar-tukar. Supaya banyak tempat yang boleh menjadi saksi kita ni melaksanakan amal kebaikan. Semua ni jadi saksi belakang ni, walaupun nampak sekarang ni tak hidup. Semua ni akan jadi saksi di akhirat yang kita buat kebaikan. Begitu juga kalau maksiat akan jadi saksi juga. Anggota kita hak buat maksiat jadi saksi. Benda-benda keliling hak yang kita berada di tempat tu jadi saksi. Kemudian seperti habis selesai. Dan sebaliknya, orang yang tidak menyempurnakan sembahyang seorang dengan taksir ni cuai pada pekerjaan sembahyang. Dia melaksanakan sembahyang tapi tak cukup rukun, hukum dia haram. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Mirqatus Su'udi Tasdiq, orang yang sembahyang tak cukup rukun ni maksiat badan. Masuk dalam maksiat anggota badan. Bukan tangan kaki dah, badan seluruh tubuh. Tu. Orang yang sembahyang dalam keadaan syarat sah tak lengkap juga maksiat badan. Dia menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Sembahyang tidak sah kalau kita sengaja buat rukun tersebut tertinggal, sengaja tidak ambil sembahyang, kemudian kita sembahyang, hukum dia haram, maksiat badan. Ni sengaja kita buat. Kalau tak sengaja tak apalah. Rufi'al qalamu an thalath. Diangkatkan qalam pena tulisan amalan tu daripada 3 orang. Antaranya orang yang lupa, orang yang tidur kemudian sedar. Sama juga orang yang lupa kemudian sedar. Orang lupa bila dia sedar, dia buatlah benda apa yang sepatutnya. Dia tertinggal sembahyang, dia ingat balik, wajib sembahyang. Dia tertinggal, dia terlupa bahawasanya itu adalah haram. Maka dia patah balik kepada benda yang sepatutnya. Dia tak payah buat benda tu. Dia terlupa buat rukuk, patah balik ke rukuk. Gitu. Itu orang yang terlupa. Orang yang terlupa puasa, dia qada balik. Begitu. Kemudian dia katanya taksir. Dia sempurna, dia tak sempurnakan sembahyang dengan taksir. Maknanya kalau dia tak sempurnakan sembahyang tanpa taksir, hak tu tak masuk dalam bab ni. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatis Salah. Dia kata gini, kalau orang tu tinggal sembahyang, dan dia tak tahu yang dia tu tinggal sembahyang sampai ke mati, agak-agak dia ni diseksa Allah ataupun tidak. Dia buat soalan gitu. Tak kisahlah dia sembahyang tinggal ke ataupun dia sembahyang tapi tak sah, dia tak tahu hak tu tak sah. Dia belajar dah, dia tak sedar, dia terlupa yang bahawasanya itu tidak sah. Dan dia tak qada sampai ke mati. Adakah dia azab Allah Ta'ala kerana tak sembahyang satu waktu tu? Kalau satu, kalau dua, kalau tiga. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah Ta'ala jawab, kalau dia tu tak ingat sampai ke mati benda hak sepatutnya dia qada, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dia. Tu ya. Jawapan dia gitu ya. Tu. Balik kita pula ada dua. Balik kita pula ada dua masalah. Pertama, kalau tak tahu kita ni ada qada ke tak. Yang keduanya, kita tahu ada qada tapi tak tahu jumlah berapa. Dua benda yang berbeza. Yang pertamanya, kalau kita tak tahu kita ni ada qada ke tak, takutlah ada qada. Memang takut, baguslah takut tu. Tapi kena bertepatan dengan ilmu lah. Baru hilang syok syaitan tu. Dia kata, aku ni ada qada ke tak selama ni? Semayang ke, puasa ke, ikutlah apa pun yang wajib. Maka kalau dia tak tahu ada qada ke tak, al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya tanggungan dia dengan Allah Ta'ala, taklif dia dengan Allah Ta'ala, hukum dia dengan Allah Ta'ala tak ada apa, bebas. Jadi asalnya apa ya? Asalnya tak ada sebarang qada. Jadi tak ada qada. Tak ada qada apa? Sebab apa? Sebab syak dan tak pasti ada qada ke tak. Yang kedua, ada qada. Yakin ni ada qada. Aku ada kena qada ni. Tapi tak tahu berapa jumlah dia. Tak tahu puasa ni aku kena qada berapa. Aku tinggal 5 hari ke 10 hari, tak ingat. Semayang tu aku terlupa lah. Semayang tu 2 kali semayang ke 3 kali semayang ke lagu mana. Ataupun dia ingat semayang yang tinggal, semayang asar.
Dia tinggal sembahyang asar, ingat berapa tu kali sembahyang asar, tak ingat pula. Dia ingat sembahyang asar dia tinggal, dia tak ingat berapa kali tinggal asar. Ni dia wajib qada qadar hak dia zat. Qadar dia zat. Zat ni maknanya yang pastinya ialah 5 kali, tapi nak berasa sedap sikit 7. 7 tu zat. Tu pendapat pertama. Pendapat kedua kata atas dasar yakin. Hak yakin mana? Kalau yakin 3 ialah. Kalau yakin 5 atas yakin. Tu khilaf pendapat ulama 2 tu. Tu kalau ada qada tapi terlupa berapa bilangan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, niscaya keluarlah sembahyang itu hitam. Kalau dia cual, keluarlah sembahyang tu dalam keadaan hitam, lagi gelap, hitam gelap. Tak payah nak bantu dia. Dan berdoalah sembahyang kepada tuannya. Tuan sembahyang tu, orang yang melaksanakan sembahyang tu, dia kata telah mensia-sia akan aku akan sembahyang. Telah mensia-sia akan dikau orang yang sembahyang oleh Allah seperti barang yang engkau sia-sia akan kami sembahyang. Ni yang takut ni, ke akhirat dia mari tuntut. Dia mari dakwa. Mu tak buat sembahyang isyak. Main isyak mari kat kita. Dia ni tak sembahyang isyak dulu. Subuh pula mari. Dia ni tak sembahyang subuh dulu. Maghrib pula mari. Dulu dia tak sembahyang maghrib dulu. Jenah kita. Dia minta ke Allah Ta'ala gitu pula. Dia doa kita gitu pula. Dah lah kita ni tak ada apa-apa dah. Syafaat apa pun tak ada. Mari pula dakwa begini. Habis kita. Wal'iyatubillah. Lepas tu kita kena banyakkan syafaat. Amalan-amalan lah syafaat tu. Kalau selawat, amalan Nabi, syafaat Nabi. Kalau amalan selain selawat, amalan tu lah jadi syafaat. Kalau kena orang alik tu syafaat. Kemudian dia kata, kemudian digolongkan sembahyang yang hitam ini daripada pihak malaikat seperti menggulung silap golong lah. Kemudian digulungkan sembahyang yang hitam itu daripada pihak malaikat seperti menggulunglah oleh seorang akan kain yang buruk. Lempar itu ya. Tak ada nilai sembahyang hak tak lekat, sembahyang yang tak cukup rukun, tak cukup syarat sah. Sebab itulah sembahyang tu kena belajar supaya sembahyang yang kita buat selama ni adalah sah. Kalau belajar rupa-rupanya sembahyang yang kita buat selama ni tak sah, qada balik. Tu ya. Kalau qada tu banyak, buat qada tu banyak, buat cara banyak. Qada tu sikit, buat cara sikit, asalkan qada sebelum mati. Tu ya. Patutnya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita tahu kita ni perlu qada sebelum mati. Jangan hanya waktu mati baru tahu kita ni perlu qada. Tu jeng tak boleh patah balik dah. Meninggal dah, mati dah, sekubur dah, baru tahu dia ni orang yang tak sah sembahyang. Tu jeng. Seperti yang KB, maka dipukullah akan muka tuan orang yang tinggal sembahyang tu. Syekh pun doa, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ni biasa kita baca doa lah. Na'udzu, meminta lindung oleh kami, billah dengan Allah, min syururi anfusina, daripada kejahatan-kejahatan diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan-kejahatan amalan-amalan kami. Iaitu antaranya mayang tak sah, mayang tak buat lah. Jangan ada, kita minta Allah Ta'ala supaya jangan ada khizlan. Allah Ta'ala beri kudrat untuk buat maksiat dengan meninggalkan sembahyang. Tak mau hak tu lah. Yang naknya taufiq, Allah Ta'ala memberikan kudrat untuk buat taat. Boleh ya? Hak tu yang nak. Kemudian topik yang seterusnya, hadis khusyuk dalam sembahyang. Dia nak cerita orang-orang soleh, salafus soleh dulu dia sembahyang lagu mana. Kita boleh buat banding dengan kita ni sembahyang lagu mana. Tu. Dia kata lagi pada hadis, maksud hadis, sungguh sembahyang yang sebenar itu menetapkan segala anggota dan kelakuan seorang. Ni yang pertama. Sembahyang yang sebenar, makna ada sembahyang yang tak sebenar. Sembahyang yang sebenar bukan bermaksud sembahyang yang sah, bukan. Ni membabitkan kesempurnaan sembahyang. Macam baca Quran lah. Orang baca hak tak betul, dia panggil lahan. Dia panggil lahan. Ada bacaan tu dia betul dah, cuma nak lebih sempurna, dia panggil teguran untuk menyempurnakan bacaan. Dua benda yang berbeza. Menyempurnakan
dan mengelak daripada baca silap. Baca silap tu kalau sengaja dosa, sengaja dan tak belajar dosa. Kalau tak sengaja tak dosa. Kalau dia baca Quran tu dia sempurna, dia baca tak ada lahan, tak ada salah dah. Cuma nak memperbetulkan tu untuk menyempurnakan bacaan lagi. Tu dia panggil menyempurnakan bacaan. Jadi dalam sembahyang ada dari sudut sah dan tak sah, ada dari sudut sempurna tak sempurna. Macam orang rokok, dia rokok separuh, dia tak sampai tunduk begini, dia gini saja. Sembahyang dia sah tapi tak sempurna. Orang yang baca Al-Fatihah tanpa ta'awudz, sembahyang dia sah tapi tak sempurna. Banyaknya tu imam ya. Tu imam dia tu lepas waladdallin amin, dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ta'awudz pada bukan tempat dia. Dia ta'awudz tu sebelum Fatihah saja. Dia bukan selepas Fatihah, sebelum Fatihah. A'udzubillah tu pembuka bacaan. Jadi pembuka bacaan tu ada pada setiap rakaat, bukan pada setiap bacaan surah. Kalau begitu, kita baca 30 juzuk contohnya. Habis Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran pula. Habis Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu lah. Tak ada itu. Kita baca 30 juzuk direct, a'udzubillah awal. Hak Fatihah tu. Sebab apa? Sebab tu pembuka dia. Hak lain-lain bacalah bismillah sampai habis. Surah tu. Jadi tak ada ta'awudz sebelum daripada bacaan surah sunat. Jadi kalau orang tak belajar dia tak tahu. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi sembahyang yang sebenar tu dia menetapkan segala anggota dan kelakuannya. Kelakuan ni perbuatan. Anggota dia duduk tetap, tak bergenjok sana sini kalau tak ada hajat. Kalau tak ada hajat, kalau tak ada uzur. Kalau ada hajat, bolehlah. Jangan duduk diam pula. Contoh, soft kosong. Soft pertama, orang tu keluar sebab ketuk. Lepas tu duduk senyap, soft tu. Tak ada siapa pergi depan. Kalau nak pergi orang yang sebelah dia, sengit sebelah, orang sebelah tu pula kosong pula. Jadi maknanya akhirnya akan kena ada orang soft belakang, kena pergi depan. Jadi orang tu, seorang tu kena pergi depan lah. Jangan duduk senyap itu. Kalau senyap itu, sah kosong kat depan, sah pertama kosong, fadilat sah tak ada. Hak nombor 2 pun terikut sekali, tak sempurna juga. Hak ketiga pun tak sempurna juga. Akhirnya semua sah tak sempurna. Jadi dia kena gerak. Gerak pergi ke depan, memenuhi sah. Sama lah orang yang baru masuk tu imam dah rakaat kedua. Dia masuk-masuk, sah pertama penuh. Sah kedua tak penuh, dia hampir penuh. Tiba-tiba orang buat sah ketiga. Sah ketiga tak dapat fadilat sah. Sebab apa? Sebab kosong lagi sah kedua. Sebab sah kedua masih lagi kosong. Jadi penuhkan dulu. Biasa tepi-tepi ya. Kalau saya pergi masjid hak besar sikit tu, biasa gitu lah. Sah pertama penuh. Sah kedua, hujung-hujung tak penuh mana. Tiba-tiba sah ketiga dah. Pelik tu. Malas nak jalan. Dia ada hujung-hujung dia malas nak jalan. Dia buat sah baru. Dia buat sah baru tu sah lah bayang. Tapi tak sempurna. Gitu. Jadi kalau orang yang tahu ada ilmu berkenaan sembahyang Jumaat, dia pergi sana. Sebab apa? Dia tahu kata, sah yang aku buat ni tak sempurna sebab ada kosong lagi sana. Boleh masuk lagi. Jadi masuk lah. Jangan malu-malu. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, atau kama qala, kata kalau orang tahu fadilat sah pertama, orang pakat berebut nak mengundi siapa yang nak sah pertama. Sama juga al-ithar, orang yang mendahulukan orang lain duk sah depan. Hak tu pun makruh. Sila. Kawan tu pun pergi depan. Orang yang sila tu makruh. Patutnya tak lihat tayar duk ajak orang, dia sendiri pergi. Apa yang malah dia sendiri yang pergi. Kalau dia mendahulukan orang lain dalam bab ibadat, makruh. Sebab dia dalam bab ibadat, maka hukumnya makruh. Tu bab sembahyang. Banyak benda bab sembahyang ni. Kemudian dia tetap segala anggota, tak bergerak langsung. Antara benda yang yang tak ada masalah juga ialah kalau dia ni ada penyakit gatal. Kalau dia tak garu tu tak khusyuk, kena garu lah. Kalau tak garu tu tak khusyuk, maka kena garu. Tak apa.
Lepas garu habis lega tu sedap garu lagi. Kalau gerak anggota kecil tanpa ada hajat, makruh. Saya saja tu kuting gini, tak batal pun saya saja tu makruh. Walaupun tak batal. Jadi makruh ni dia kena nampak benda tu besar. Jangan nak kata makruh ya. Makruh ya. Dia buat juga. Macam sunat ni sunat je. Sunat je tu kalau dia buat apa? Sunat je dia tak buat. Ni makruh ya. Makruh je tu kalau ditinggal tak apa. Makruh je tu dia pergi buat pula. Terbalik. Patutnya makruh je tu dia tinggal. Sunat je tu dia buat. Kemudian dia kata, dan kelakuan seorang, kelakuan perbuatan perbuatan yang hanya dibenarkan dalam sembahyang, perbuatan gerak dalam sembahyang. Selain pada gerak dalam sembahyang, selagi mana boleh tahan, boleh elok, dia elok. Supaya tidak berlaku benda-benda perbuatan yang di luar sembahyang, yang bukan dalam sembahyang. Dan mengkhusyuk dan mengkhudukkan dia kan seorang tu, dia khusyuk dan khuduk dalam sembahyang. Mengkhusyukkan dia kan kelakuan tu. Dia khusyuk dalam hati. Khusyuk kaitan hati. Tanda khusyuk hati, dia senyap anggota badan. Anggota badan dia tak bergerak banyak. Zaman Nabi SAW sudah berlaku orang sahabat Nabi pegang janggut sambil sembahyang. Urut janggut, urut. Style orang Arab tu. Nabi SAW kata kalau dia khusyuk dia tak buat gitu. Sebab anggota hak gerak tak ada hajat tu menunjukkan dia tak khusyuk dalam hati ketika sembahyang. Tu. Tapi khusyuk ni kita selagi boleh khusyuk lah tahu mana pun. Memang tak boleh lah kita ni 4 rakaat khusyuk semua, tapi seboleh-bolehnya buatlah yang terbaik tu je. Paling kurang kita buat segala sunat, itu pun okey dah. Sunat-sunat yang dalam sembahyang kita buat berlaku. Dan tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jauh dia tulis sad je. Itu jangan baca sad pula, sallallahu alaihi wasallam. Singkatan Dan tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis dia, akan seorang laki-laki yang bermain-main janggut seorang dalam sembahyang. Duk main, duk urut. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau khusyuk hati laki-laki ini, niscaya tetap anggota seorang tetap, maksudnya tak bergerak benda yang selain gerakan sembahyang. Hak urut janggut tu bukan gerakan sembahyang. Jadi dia buat, dia tak khusyuk tu. Tak ada hajat apa pun urut janggut tu. Urut janggut apa? Dan sabda lagi, yakni sabda Nabi SAW lagi. Bermula khusyuk anggota itu datang daripada khusyuk hatinya, hati seorang. Hati tak khusyuk boleh tengok melalui anggota. Anggota dia lagu mana? Tengok pandangan mata dia tengok di bawah. Bukan tengok atas kiri kanan. Kalau tengok atas kiri kanan makruh kalau tak ada hajat. Kalau ada hajat tak apa. Contoh ada hajat apa dia? Contoh kita nak pastikan belakang kita ni ada makmum ke tak? Sebab nampak macam orang lalu tadi. Kita pun tengok. Ada orang, ada. Okey. Jangan buat senyap. Kalau senyap pun tak salah. Ni satu lagi. Kalau nak jadi imam. Orang yang mari nak lantik kita jadi imam, tak payah tepuk bahu tak payah. Tak ada pun. Dia main tepuk bahu tu. Tepuk bahu atau sentuh bahu, tak ada pun. Lepas tu al-ghana takbir, Allahu akbar. Selesai. Kalau dia sedar ada orang takbir sebelah dia, kalau dia belajar, dia tu imam sekarang ni, dia niat imam. Dah tu kalau dia tak niat imam, tak apa juga. Kalau dia tak niat imam, makmum dapat fadilat 27 darjat, kawan tu tak dapat dah 27 darjat sebab tak niat imam. Tu Lepas tu kalau dia tak kuat suara pula, dia buat dia macam sembahyang sendiri, tak apa juga. Tak ada masalah. Kita ikut dia yang tak menguatkan suara, tak apa, kita boleh ikut dia, sah. Tu cara nak lantik orang jadi imam ketika mana sembahyang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaan khusyuk. Khusyuk Imam Ghazali rahimahullah kata wajib. Sudah wajib. Rukun pula tu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu', pandangan mu'tamadnya ialah sunat bukan wajib. Kalau wajib habis itu. Pakai tak sah mayang belaka apa, tak khusyuk. Allahu Akbar teringat kucing, Allahu Akbar teringat kucing. Habis cerita kita ni tak sah pas sudah. Tu
Kemudian, dan adalah orang soleh-soleh yang dahulu. Salafus soleh. Saya ni salaf, saya ikut salaf. Dah kita ikut salaf juga. Bukan dia seorang ikut salaf. Kalau ikut salaf tu salah sungguh, tak apa, takut salah. Bukan salaf, salah. Kalau salah habis lah. Sebab dalam kurun 3 tu, salah tu pun ada salaf yang tidak soleh. Sebab tu ada qaid soleh. Ada salah yang soleh, ada salah yang tak soleh. Salah yang tak soleh siapa? Mu'tazilah, Khawarij. Akidah dia sesat. Tapi kurun 100-200. Kurun selepas Nabi tu tak jauh mana. Zaman salah lah. Tapi salah yang bukan soleh. Jadi kalau dia kata saya ikut salah, salah mana? Salafus soleh. Salafus soleh tak gini. Tapi gitu. Dia bukan semata-mata salah dah. Okay, orang soleh dahulu dia kata sehabis-habis khusyuk pada semayang orang soleh tu, hingga adalah mereka itu orang soleh, di tengah-tengah semayang datang burung hinggap di atasnya, di atas orang soleh tu. Sampai hinggap. Mana apa? Mana burung pun ingat kawan tu tiang semayang tu, sampai boleh hinggap tepi. Kalau burung tu, kalau benda tu bergerak, burung tak kira. Kita hak mari apa? Lalat mari lah. Berapa lalat mari? Usuk ada. Tu kita. Jadi salafus soleh dulu sampai burung boleh tenggek di atas bahu dia sebab burung tu ingat benda tu tiang. Punya tak bergerak yang anggota. Tiam yang lama. Hingga di atasnya. Hingga di atasnya, di atas orang salah tu. Kerana burung itu menyangka akan pagar. Ingat pagar. Jadi dia tenggek itu. Dia ingat pagar. Sebab tetap dan panjang qiyam dan sujudnya. Sujud orang soleh tu. Yang sunat untuk lama ni qiyam, rokok, sujud 3 tu. Selain pada tu pendek lah. Rukuk pendek. Rokok pun panjang, sujud pun panjang, baca surah pun panjang. Tu riwayat pertama berkenaan dengan semayang orang salafus soleh. Sampai burung pun boleh tenggek kat dia. Punya tetap dia khusyuk, dia sembahyang. Dan bila kita semayang begitu pula depan orang, jangan kosak nak riak pula. Tengok aku semayang. Tengok aku semayang. Aku ni tak gerak langsung. Yang gitu pula. Tu main tasawuf lah pula tu. Dan pula ada juga mereka itu orang-orang soleh tu berkata kepada anak isterinya, anak isteri orang soleh, apabila aku masuk sembahyang, perbuatlah olehmu barang yang engkau suka. Maksudnya, dia kalau dah masuk sembahyang ni, bisinglah lagu mana pun, dia tak berasa apa. Dia tak berasa terganggu. Tapi hak ni tak bolehlah kita bagi hukum bekah. Tak boleh. Hukum bekah kata kalau kita buat bising orang sembahyang sebelah, haram ganggu dia. Jangan kita kata kita ambil dalil ni pula. Ulama dulu sembahyang tak rasa apa pun orang sebelah bising ke tak. Mu ni tak khusyuk sembahyang. Kan salah ke dia. Ni hukum bekah lain pula. Ni dari sudut kita nak bincang kekhusyukan dan kesempurnaan sembahyang mereka, bukan dari sudut hukum bekah ni. Hukum bekah kalau kita baca Quran sekalipun orang sembahyang ada sebelah, maka kita baca sampai mengganggu dia, hukum dia haram baca Quran tu. Tu baca Quran. Baca hak lain, kiah sendiri ya. Baca buka TV ke apa ke, ganggu orang yang sembahyang tu. Maka kita kena kelas sikit selalu. Dia yang mengganggu, bukan yang tak mengganggu. Dia bukan maksudnya orang sembahyang sebelah kita tak boleh baca Quran. Bukan tak boleh baca Quran. Baca Quran, nada dia tu tak mengganggu. Taklah menjerit-jerit baca Quran tu sampai orang sebelah tu tertukar Ar-Rahmanir Rahim jadi Maliki Yaumiddin. Habis tu. Tu mengganggu orang sembahyang. Tu kemudian jangan isterinya, apabila aku masuk sembahyang, perbuat olehmu barang yang kau suka daripada apa benda yang kamu suka tu, daripada mengangkat suara. Mu nak bising lah. Tapi ni bukan hukum mereka. Nak kata dia ni hebat yang sembahyang sampai bising pun dia tak rasa apa. Nisbah orang yang tak sembahyang pula jangan buat bising. Tu terbalik pula. Dan apa tu? Dan hingar bangang, hingar lo, buatlah apa benda pun.
Bisinglah lagu mana pun tak ada masalah, kerana aku dalam sembahyang tidak sedar dan tidak apa tu, tidak dengar perkara itu, perkara bising tu. Tak dengar. Tak dengar tu. Ini tak heran, zaman sahabat pun sama, bila kena tikam ni belakang tengah sembahyang tak rasa sakit. Lepas salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mu pingsan. Baru rasa sakit. Ada sahabat Nabi SAW yang nak pergi operate. Nak pergi operate tak ada bius. Dulu kena minum macam benda yang memabukkan, barulah dia potong tiga tu. Jadi dia tak mau minum waktu tu haram, dia kata. Jadi dia kata apa? Dia kata, aku semayang dulu. Waktu mu tengok aku dah masuk semayang, mu potong kaki. Dia pun masuk semayang. Mu semayang, potong kaki tak rasa apa. Lepas sana pingsan. Itu buat gitu. Mampu. Doktor, nak berapa jam ni nak operate ni? 2 jam. Tak apa, saya sembahyang dulu. Saya sembahyang 2 jam. Lepas tu saya masuk takbir tu, doktor buat apa benda pun. Tak ada apa, nak Allahu Akbar, kawan tu cocok ya, Allah tu je lain. Tak ada khusyuk. Tu nak kata hebatnya sahabat sembahyang. Sampai itulah tempat ketenangan yang abadi. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Sembahyang ni tempat sejuk mata hati dia. Dalam kitab Muntaha As-Sul Syarah Wasail Wusul, dia kata Nabi SAW kalau ada masalah apa, kalau ada fikiran yang serabut, satu je ubat dia, sembahyang. Satu je. Itu tak tahu. Adakah sembahyang itu solusi kepada serabut bala? Tak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian dan mana dia? Habis selesai. Dan adalah setengah sahabat Nabi sembahyang ia setengah sahabat dalam kebun tamarnya. Ni sembahyang dalam kebun pula. Dia sembahyang dalam kebun tamarnya, kebun tamar sahabat tu. Ini sahabat pun dulu kerja juga. Jadi maknanya kalau dia kerja-kerja pun dia tidaklah sampai cuai dalam sembahyang juga. Maka terbang burung daripada satu pohon ke satu pohon dan menilik-nilik ia burung tu kepada setengah sahabat tu, hingga dan menilik-nilik ia sahabat tu kepadanya kepada burung. Ni tak khusyuk. Ni nak bagi contoh sahabat hak tak khusyuk mayang pula. Dia sembahyang dalam kebun, dia tengok burung pergi mari, dia tengok pergi mari dalam sembahyang. Hingga melalaikan sahabat tu daripada sembahyangnya. Ada juga sahabat lalai, ada juga sahabat yang khusyuk. Jadi sahabat tu manusia, beza tu. Manusia macam kita lah, cuma dia lebih hebat. Tak khusyuk dia sembahyang, dia hak tak khusyuk tu lagi hebat daripada sembahyang kita tak khusyuk ni. Apatah lagi hak dia khusyuk lagi hebat daripada kita hak tak khusyuk ataupun yang khusyuk. Sebab tarah dia, title dia sahabat. Sahabat ni jamin syurga. Dalam hadis tu, dia ni kategori orang yang adil, orang yang boleh terima hadisnya. Kemudian dia kata satu pohon tadi daripada sembahyangnya. Maka apabila ia sahabat tu sedar diri sahabat tu daripada lalai, susahlah hati sahabat tu. Ni satu lagi sikap dia. Ni tak ada pada kita kot. Dia rasa tak khusyuk, dia rasa susah hati. Itu tak ada apa ya. Asal dia makan si ayam apa ni sudah. Dia rasa susah hati. Kalau dalam bab pedoman sembahyang Jumaat pula, sahabat Nabi yang jenis bisnes ni datang barang dagangan subuh-subuh tu sampai terlepas sembahyang subuh. Bukan terlepas sembahyang subuh, terlepas takbiratul ihram bersama Nabi saja. Dia rasa lain dah. Takbiratul ihram bersama Nabi tu dia rasa lain. Dia sempat sembahyang dengan Nabi, tapi terlepas takbiratul ihram sama Nabi, dia rasa lain dah. Sehingga dia mari ke Nabi kata, kalau kau sedekah semua benda barang-barang yang sampai ni fi sabilillah, agak-agak sama dah dengan pahala takbiratul ihram bersama kamu wahai Rasulullah yang tinggal. Tak sama. Bertahap tu sahabat dia berasa begitu. Dia berasa inilah orang panggil orang yang bertakwa. Dia benda hak taat dia tinggal, dia berasa sedih. Hak maksiat yang dia buat dia rasa sedih. Hak maksiat dia tinggal, hak tu gembiralah. Hak taat yang dia tak buat pun dia rasa sedih. Hak tu yang mungkin kurang kat kita. Benda sunat yang dia tinggal, dia berasa sedih. Benda hak sepatutnya dia buat, dalam benda-benda hak sunat dia tak buat, dia berasa sedih. Tu patut ada sikap tu. Maka dia kata
susahlah hati, maka diwakaf akan kebun itu, wakaf fisabilillah sebagai ganti. Ni satu lagi. Dalam kitab fiqh sebut, seseorang tu kalau buat dosa, sunat sedekah. Seorang tu kalau buat dosa, tak kisahlah dosa apa, sunat sedekah. Sedekah tu untuk apa? Untuk memadam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita buat dosa. Dalam kitab Imam Nawawi, Imam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga sebut, kata sunat sedekah kalau kita akan menghadapi benda-benda penting dan besar. Lepas tu orang kalau pergi haji dia buat kenduri. Tu lah asal dia. Sebab sunat bersedekah kerana nak menghadapi benda besar, benda penting. Antaranya pergi haji lah. Pergi haji ke, orang naik SPM ke, ikutlah. Benda-benda hak penting tu dia sedekah. Supaya apa? Supaya lancar urusan dia mendatang. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia waqah habis kebun kerana lalai sembahyang setengah sahabat tu sebab kebun itu. Dia sebab kebun ni lah, burung duk mari gimari, dia pun tak khusyuk mayang, pergi tengok sana sini burung tu, dia waqah kebun tu. Dan beginilah kelakuan orang soleh-soleh dahulu. Orang soleh dulu, bukan sekarang, dulu. Dia panggil as-salafus soleh. Bayang dia begitu. Kerana mereka itu, orang-orang soleh itu tahu sembahyang ini sangat besar kelebihannya, kelebihan sembahyang di sisi Allah dan Rasulnya, Rasul Allah. Jadi kalau kita, kalau habis-habis tak ada khusyuk pun, buatlah benda-benda hak sunat dalam sembahyang, ataupun sembahyang sunat. Sebab itulah dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib sebut, sembahyang rawatib yang ada sekarang ni disyariatkan, antara hikmahnya ialah untuk menampung kekurangan kita dalam sembahyang. Antara kekurangannya ialah tidak khusyuk. Kalau untuk Nabi dan Rasul pula, sembahyang rawatib tu hikmahnya disyariatkan untuk membanyakkan pahala Nabi dan Rasul. Sebab apa ada beza? Sebab Nabi dan Rasul sembahyang tak ada cacat. Sembahyang Nabi dan sembahyang Rasul tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna. Jadi dia sembahyang sunat buat apa lagi? Untuk membanyakkan pahala, bukan untuk menampung kekurangan. Kita sembahyang yang selain Nabi, selain Rasul ni, kita sembahyang untuk menampung kekurangan, bukannya untuk membanyakkan pahala saja, tapi menampak kekurangan dalam sembahyang fardu. Samalah puasa sunat, menampak kekurangan pada puasa Ramadan tu. Sedekah menampak kekurangan pada amalan-amalan lain. Ikutlah. Amalan-amalan sunat tu menampak kekurangan yang ada pada sembahyang, pada amalan-amalan fardu. Haji sunat untuk haji wajib, umrah sunat untuk umrah wajib, dia tampung. Wallahu ta'ala a'lam. Memang cukup habis ni. Jadi saya tak ada lagi 2 minggu. Saya pergi program Putrajaya Sahih Bukhari. Jadi tak ada lah saya ni sampai 22 hari bulan sebelah. Jadi hujung minggu, hujung bulan lah pula jumpa, insyaallah taala. Wallahu taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.